menghasilkan ruang komen melalui atur cara HTML. Okey, mana suara ni? Tak dengar suara pun. Tidur ke macam mana ni? Dia cikgu ada. Ada. Ada cikgu, ada cikgu. Okey. Susah hati saya kalau senyap je kan. Kena meriah-meriah sikit. Ada cikgu. Ya. Okey, biasanya kita tulis ruang komen ni dekat mana? Kalau kita guna media sosial. Bawah. Ha? Bawah kurus. Dekat mana? Tak dengar lah suara bawah post. Lagi kat mana lagi? Kita tulis ruang komen. Dekat blog. Blog lagi. Ruang komen yang bukan ruang komen, dia ruang komen tapi sebenarnya kita namakan sebagai text box. Sebab text box yang masukkan username dan juga password itu pun adalah satu daripada ruang komen, satu jenis daripada ruang komen. Tapi kita tak nyatakan dia sebagai ruang komen, kita nyatakan dia sebagai text box. Maknanya text box untuk masukkan nama dan juga text box untuk masukkan password. Betul tak? Betul. Timah aje yang ni. Yang lain-lain tidur ya. Betul. Betul. Pagi Betul. tadi bangun kau apa? 7.20. 6.30. Setengah lah. 6. Kalau kat sekolah bangun 4.30 ya? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Bila kau buat Kau nak hafazan? lewatkan sikit dulu. Hafazan buat bila? Petang. Lepas maghrib. Lepas maghrib sampai malam? Pagi. Lepas isyak. 7 pagi. Subuh. 7 pagi tu macam mana? Subuh. 7 pagi tu latihan ke? Tasmik. Tasmik dengan ustaz lah, gitu. Subuh. Betul. Jadi okey, kita dah masuk kod HTML kan? Apakah tag ataupun tag asas HTML? Kita mula dari sini. Siapa ingat lagi tag asas HTML? Asas. Buka. Hit. Alif Haikal jawab dulu. Apakah asas tag HTML yang kamu dah belajar? Asas ya? HTML, head, title, tutup head, body, tutup HTML. Bagus, pantas. Okey. Untuk teks pula. Fatimah Az-Zahra. Teks. Apakah tag yang kita gunakan untuk teks? Contoh-contohnya. Fatimah mana pula? Tidur pula. Fatimah. Okey, tak apalah. Afrina Darwisha. Apakah contoh-contoh tag untuk teks dalam HTML?
yang telah pun digunakan, yang telah pun dipelajari. Afrina pun tak respons. Nurin Batrisha? Tak ada. Saidatul Najla? Tak. Hai, ya Allah, senyap betul. Maisarah Izzati? Maisarah Izzati? Ada tak? Muhammad Arif Anwar? Hello, Muhammad Arif Anwar. Ada ke tak pagi ni? Ada cikgu, ada. Okey, Okey, Arif Anwar, apakah jenis teks yang tag untuk teks yang telah pun kita pelajari, kita dah gunakan? Apa contoh-contoh tag yang kita dah guna untuk teks saja? Tag P. P untuk apa? Paragraph. P untuk paragraph. Lagi? H1 sampai H6 untuk font. Lepas tu Lagi? Okey, untuk menu pula apa tag yang kita gunakan untuk menulis menu? NAV. UL. NAV, UL lagi? LI. UL. Okey. Dan juga untuk pautan. Yang ini paling korang seronok kan, pautan. Untuk pautan macam mana? Bawa balik buku ke tak ni, korang ni? bawa. Bawa. Sebab exam memang apa yang korang tulis dalam buku tu lah. Pautan. Apa tag yang kita gunakan untuk pautan? AHREF. AHREF. Okey. Siapa? Adif jawab ya? Anwar. Okey, Nukman ada tak? Ada. Okey, Nukman. Apakah yang kita guna tag apa yang kita gunakan untuk tutup pautan tu? Tapi form 1 start sampai 7-12, form 4 je. Cikgu susah. Nukman, tag apa yang kita guna untuk tutup pautan?
Slash A. Slash apa? A. A/A. Okay, very good. Okay. Bila kamu juga dah belajar macam mana untuk memasukkan gambar ke dalam laman web, laman sesawang. Betul tak? Dan juga bagaimana untuk macam mana kamu nak setkan saiz gambar tersebut menggunakan apa? Adam, guna apa kita kalau kita nak tentukan saiz gambar tu? Adam tak jawab. Kita gunakan width dan juga Pakai width dan height. 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 Okey. Length. Dan hari terakhir sebelum pisah, kita dah buat latihan apa dia? Pull down menu, betul tak? Ada yang tak buat lagi tak? Ada tak yang tak buat latihan pull down menu dalam HTML? Saya anggap tak ada lah. Okey, jadi hari ini kita akan masuk tajuk ruang komen. Yang mana kamu akan belajar macam mana untuk buat ruang komen supaya pengguna kamu ataupun pelawat laman web kamu dapat memberikan maklum balas ataupun dapat menghantar mesej kepada pentadbir halaman web ataupun digunakan untuk membuat tempahan. Jadi ruang-ruang komen ni penting tau pada setiap pembina laman sesawang, sebab kalau kamu bina laman sesawang e-commerce untuk jual beli barang, untuk jual beli produk, adakah kamu hanya sekadar paparkan gambar dan juga dan juga ciri-ciri produk kamu tanpa ada ruang untuk membuat tempahan, betul tak? Jadi bila kamu nak jual, mesti ada borang tempahan. Jadi borang tempahan itulah yang akan menggunakan ruang komen, yang mana mereka akan masukkan nama, masukkan jenis barangan yang dia nak order, kuantiti dan juga mesej ataupun alamat rumah kamu yang nak dipostkan barang-barang tersebut. Betul tak? Betul. Oh, sunyi ya. Okey, jadi bila Okey, sebagai contoh kamu tengok ya, ini adalah laman ruang komen, ruang untuk memberi maklum balas kepada bank CIMB tau. Jadi bila kita ada masalah dengan bank ataupun kita ada masalah dengan kredit kad kita ke kad kamu ke, kamu ada masing-masing dah ada debit card kan. Jadi kamu boleh bagi feedback pada mereka, boleh nyatakan masalah kamu dan juga detail. Detail ni maknanya apa masalah tersebut, nyatakan dalam ruang ataupun dalam bentuk karangan pendek ataupun ringkasan ataupun rumusan ataupun masalah-masalah yang kamu hadapi dengan kad kamu. Biasanya kita tak gunakan saluran ini, kita telefon terus ke CIMB untuk nyatakan masalah tersebut. Online chat. Online chat pun salah satu yang menggunakan ruang komen, betul tak? Chat box tu. Okey, yang ini pula kalau kamu tengok adalah yang ini pula disediakan oleh Mara untuk kamu beri aduan, untuk kamu buat aduan atau maklum balas. Maknanya kamu boleh pilih jenis apa
mungkin aduan terhadap saya kalau saya malas lah. Tapi kamu tahu tak ada sistem ni? Tapi jangan salah guna ya. Sebab apa? Bila kamu melaporkan sesuatu kepada Mara ataupun kepada siapa-siapa, maklumat kamu juga perlu diambil. Maknanya dia nak tahu siapa yang buat maklum balas macam ni, siapa yang buat aduan macam ni. Jadi dia akan tanya siapa nama kamu, apa nombor IC kamu. Jadi maklumat tersebut, detail tersebut adalah sangat perlu untuk siasatan lanjut dijalankan. Sekiranya tidak, sekiranya kamu tak nyatakan nama kamu, alamat kamu ataupun kamu sekadar luahkan perasaan saja dalam laman web aduan ataupun maklum balas ni, biasanya mereka tak layan lah kan. Sebab apa? Dia akan anggap sekadar penipu, ni budak-budak ni menipu ni, ataupun orang ni menipu ni kan, tak ada isu ni. Sebab apa? Sebab kamu tak nyatakan tentang diri kamu, kamu tak nyatakan siapa kamu. Kamu siapa kan? Kamu pelajar MRSM ke? Kamu orang luar ke? Jadi bila setiap aduan yang kita buat tu mestilah melalui saluran ini. Boleh juga saluran telefon pun boleh, tapi saluran ini juga disediakan untuk siasatan lanjut dijalankan. Tapi kamu kena jujur bila mengisi borang-borang ini. Okey, seterusnya ya. Yang ini pun ada bila sebagai contoh kita nak apply talian telefon masuk ke rumah kan, Unify, kita nak masukkan Unify ke rumah kita. Jadi pihak Unify, website dia juga menyediakan borang untuk kita buat tempahan. Maknanya kita boleh buat tempahan untuk pemasangan Unify di rumah. Jadi borang ini disediakan. Jadi kamu masukkan maklumat-maklumat tentang diri kamu, alamat kamu, negeri, dan juga message ni seperti kenapa your message your message ni macam kamu nak setkan temu janji tu pada sekian-sekian tarikh, sekian-sekian hari, ataupun nak suruh wakil yang memasang Unify tu dia telefon kamu dahulu ke, ataupun dia telefon wakil kamu ke untuk buka rumah, untuk bagi keizinan masuk rumah untuk masuk pasang talian Unify. Okey. Yang ini pula, yang ini pun ada. Kita nak borang cadangan. Kamu nak bagi cadangan ataupun maklum balas ataupun pandangan dalam memperbaiki perkhidmatan majlis perbandaran tau. Jadi majlis perbandaran kamu nak report satu longkang sumbat ke, ataupun kamu nak beritahu pada majlis perbandaran yang mungkin mungkin ada pekerja-pekerja mereka yang malas ke ataupun tak kutip sampah ke kat kawasan kamu kan. Jadi kat sinilah mereka juga menyediakan borang-borang online atas talian yang mana kamu boleh isikan, dan mereka menggunakan ruang komen supaya kamu dapat nyatakan cadangan, pandangan ataupun komen kamu ataupun aduan kamu kepada mereka. Dan kalau kamu tengok kat sini, dia nakkan maklumat dia nak maklumat diri kamu ya, jantina, umur, pekerjaan, penduduk, tempatan ataupun tidak. Maksudnya kamu boleh jadi orang luar ataupun kamu boleh jadi pelawat kawasan tersebut, tapi kamu nak komplain juga. Boleh, tak ada masalah. Dan dekat bawah ni, kalau kamu tengok, dia tulis tu math question ya, 3 tambah 1. 3 tambah 1 sama dengan 4, betul tak? Jadi kamu masukkan 4 kat sini. Kenapa kamu perlu masukkan 4? Kalau kamu masukkan lain, Untuk verify yang kita bukan robot. Betul. Lagi? Siapa jawab tadi? Tu je yang saya tahu. Oh, itu saya tahu. Ziad tahu tu je. Alif Ekal ada idea. Kenapa dia nak verify kita ni robot ke tak? Kenapa apa dia? Anuai jawab. Kenapa dia? Dia ke Najla?
Dia. No, Apa soalan tadi? Kenapa dia nak verify kita ni robot ke tak? Okey. Dia perlu verify robot atau tidak untuk mengelakkan serangan DDoS. Serangan DDoS ni adalah salah satu serangan denial of attack service. Maknanya bila kamu pandai, esok tahun depan kamu akan belajar Python, kamu akan belajar gelung ataupun ulangan tau. Kamu boleh lantik satu robot atau kamu boleh create satu program untuk isi borang ini automatik. Borang ni boleh diisi secara automatik tau. Tapi dan tekan submit. Tapi bila kamu buat sistem tersebut, bila kamu buat sistem tersebut untuk mengganggu website, laman web majlis perbendaharaan ni, ya, ataupun bank ke ataupun apa-apa sahaja website, bila kamu tak jawab soalan matematik ni, dia tak akan izinkan kamu submit borang ini. Jadi serangan DOS tu tak akan menjadi. Nampak tak? Faham tak robot tu? Robot tu adalah program yang kamu buat untuk mengganggu sistem mereka. Tapi sistem mereka ada satu lagi tapisan keselamatan yang dinamakan sebagai Matt Caution ni adalah salah satu contoh ataupun CAPTCHA. Tahu tak CAPTCHA? Siapa yang ada Tahu. CAPTCHA. CAPTCHA tu guna untuk apa? Kamu tahu masuk je tapi kamu tak tahu CAPTCHA tu guna untuk apa. Betul tak? Betul. Tak ada apa-apa. Untuk apa? Untuk nak tentukan kita robot ke tak. Untuk mengelak daripada gangguan robot. Maknanya dia dapat tentukan apa ini robot ni. Jadi kamu takkan boleh tekan submit tu, borang submit tu. Nampak tak logik dia? Jadi sains komputer ni dia bekerja dengan logik ya. Kamu tak nak, okey. Saya bagi contoh lain ya. Siapa? Okey, Nurin sering diganggu oleh seorang kawan lelaki dia. Tapi sampai satu hari dia tahu okey, kawan lelaki dia takkan dapat masuk kelas dia selagi mana dia tak jawab 1-2 soalan. Dan siapa yang akan menjaga pintu kelas tu? Kawan-kawan Nurin. Jadi kawan-kawan Nurin kalau tak akan tanya soalan, kenapa kamu nak apa? Kamu jawab soalan ni dulu. Jadi selagi kawan lelaki tersebut tak dapat jawab soalan tu, jadi takkan dapat masuk ke kelas dan takkan dapat mengganggu Nurin. Dia nampak tak logik dia? Dalam sistem untuk mengelakkan gangguan perkhidmatan gangguan dia terlalu ramai orang akses laman web ni, laman web tu boleh crash tau, boleh lingkup. Sebab apa? Terlalu ramai orang akses dia, terlalu ramai orang isi borang ni. Bila terlalu ramai orang isi borang ni, yang waktu itulah pentingnya kita nak tentukan adakah orang yang isi borang ataupun robot yang isi borang. Nampak tak? Supaya kita tak nak sistem crash, sistem kita lingkup. Okey. Jadi apakah tag HTML yang diperlukan untuk membina ruang komen? Tengok ya. Salin tak ni? Salin dah? Tengah cikgu bertengah. Tengah salin cikgu, tengah salin. Belum. Tengah salin. Sekejap. Okey. Ini kita 1 jam je kan? Ya. Okey dah? Dah. Okey, tag Dah. HTML yang kita perlu untuk membina ruang komen adalah form dan juga text area. Jadi macam mana kita nak susun? Ini adalah nama. Okey.
Seterusnya adalah contoh kod HTML yang mana diperlukan untuk kamu bina ruang komen ya. Boleh salin tak ni? Boleh. Nampak tak apa yang saya bulatkan tu? Nampak cikgu. Nampak. Okay, apa masuk row sama dengan 4, kolom calls sama dengan 50? Pada tekaan kamu lah. Cara nak susun kotak tu. Text box. Cara nak apa? Cara nak susun text box. Salah, bukan. Bukan susun. Baris. Baris apa? Baris row. Kolom. Baris row. Columns 50. Apa maksud dia? 4 dengan 50 tu. Empat baris. Ha? Lepas tu 5 huruf. 4 baris. 4 baris dan juga 50 huruf je yang boleh tulis dalam satu baris tu. pandai. Maknanya kita tentukan saiz kotak tersebut terhad kepada 4 baris dan juga 50 huruf setiap baris. Very well. Dah salin belum? Belum? Dah? Tengah salin. Tengah. Sekejap. Belum. Lepas ni ada kelas lain ke tak ada? Ada. Petang. Pukul 3. Ada. Ada. Lepas maklumat lah ya. Okay, boleh tak saya letak head dengan title ni satu baris? Boleh. Ya. Kalau saya letak body pun saya letak kat sebelah sini body. Boleh tak agak-agak? Boleh. Yang ini saya buang. Boleh tak? Di sini buang angin. Ha. Kita potong dalam ni. Dalam ni. Si angin buang. Okay, sudah? Belum. Belum ya?
Dah? Belum lagi? Dah. Belum. Okey, tak apa, tak apa. Kencang ke apa ni? Ni kencang kalau ni. Serai boleh. Pekak boleh. Tepu je. Ni apa ni? Ni unsur ni dengan ni apa benda? Okey, sudah? Dah. Dah. Okey. Jadi hasil akhir selepas kamu buat kod HTML ni, hasil akhirnya akan jadi nampak? Nampak dia akan jadi macam ni. Nampak lagi? Okey. Nampak? Nampak. Nampak cikgu, nampak. Right. Nampak cikgu nampak. Jadi ini adalah salah satu contoh ruang komen ataupun comment box yang boleh kamu hasilkan dengan simple HTML mudah sahaja. Jadi bila kamu buat laman web biodata kan, nyatakan komen anda. Boleh juga tambah ni kat ruang biodata bawah tu kan. Nyatakan komen anda ataupun siapakah, awak boleh tanya juga macam apa ni, buku pelawat kan. Siapakah anda, siapakah anda kan. Jadi kamu minta pelawat kamu masukkan nama. Jadi masukkan nama lah. Lepas tu masukkan maklum balas kan. Masuk maklum balas tu hai, saya suka awak. Okey. Jadi lepas tu awak pun tekan submit. Tapi tekan submit, dia terus masuk ke page lain, tapi page lain kita tak buat lagi. Tak apa, itu adalah dalam silibus lain insya-Allah. Cuma pada hari ini kita hanya akan belajar untuk buat ruang komen supaya kita dapat mendapatkan maklum balas daripada pengguna laman sawang kita, daripada pelawat laman sawang kita. Okey. Jadi apa yang saya nak kamu buat pada hari ini ialah dengan menggunakan kebijaksanaan kamu. Latihan pada hari ini adalah, sebentar ya. Okey. Nampak? Hasilkan laman sesawang seperti berikut. Nampak tak? Pilih mata pelajaran kegemaran anda. Lepas tu ada Dropbox. Ada Dropbox yang bubuh mata pelajaran, nama-nama mata pelajaran. Lepas tu ada nama kamu dan juga sebab apa kamu suka mata pelajaran tersebut. Boleh tak? Saya nakkan dalam bentuk HTML. Saya nak bentuk dalam bentuk HTML. Dalam kertas boleh ataupun dalam notepad pun boleh, kepada yang tahu buat. Jadi elemen apa yang ada dalam laman web ni? Ni elemen apa ni? Menu. Dropbox. Folder menu. Folder menu. Yang ini pull down menu. Okey, pull down menu dah belajar kan? Okey, yang ini, yang atas ni? Title. Page 1. Title. Page
Boleh Ishwan, boleh. Masalah. Bold text. H1. Okey, yang ini. Mata pelajaran kegemaran, nampak tak? Yang ini. Title. 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 Dan yang ini, bahagian ini. Komen. Ruang komen. Okey. Dan bawah sekali. Bawah sekali. Apa dia bawah sekali tu? Paragraph. Paragraph ataupun Paragraph. paragraph ke? Paragraph baru ke ataupun BR? P. I don't know. BR sebelum P, paragraph. Senang tak agak-agak? Kamu boleh buat laman web menggunakan kertas saja sebenarnya. Cikgu, Ya. exam masuk semua bab Exam masuk apa yang saya ajar sahaja. Oh, okey. Okey, boleh. Jadi soalan Terima kasih cikgu. okey, okey, minggu depan adalah minggu terakhir. Rasanya minggu terakhir kot untuk PNP, PDR. Jadi minggu depan saya akan buat revision revision sikit tentang apa yang telah kamu pelajari. Kemudian soalan adalah berkitar tentang HTML. Mungkin 1-2 mengenai jenis ni, struktur laman. Struktur laman dan pautan kan, struktur kan. Saya dah jelaskan kan, betul tak? Ada ke kelas yang tak ada benda ni? Dah cikgu. Ini adalah antara soalan-soalan yang akan ditanyalah, ataupun mungkin sebab soalan open book tau. Jadi soalan open book, kamu boleh dapatkan maklumat dari mana-mana saja kan. Kamu boleh Google, dalam masa nak dapatkan segmen jawapan tu kamu boleh Google, betul tak? Tapi cuba untuk jawab dengan tepat lah, dengan betul lah. Tapi konteks tidak akan keluar daripada apa yang telah pun kamu pelajari, telah kamu faham. Sepatutnya kamu faham. Okey, yang ini adalah yang terbaru. Yang ini memang agak, saya rasa senang je nak buat laman web ni kan, betul tak? First sekali kamu macam biasalah HTML kan, lepas tu tutup kan. Jadi kamu isi sepanjang antara HTML dan juga tutup /HTML ni. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Cikgu tak ada. Tak ada soalan? Cepat sangat ni. Ada ke? Apa dia? Okay, agak-agak mudah tak untuk buat ni? Tugasan terakhir ni. Ini tugasan terakhir lah saya rasa. Susah ke? Susah? InsyaAllah. Cikgu, Ya, apa dia? cikgu dah siap hantar kat mana? Macam mana? Hantar kat mana cikgu? Macam mana saya tak dengar lah. Hantar macam biasa lah. Guna WhatsApp boleh, dekat Teams ataupun dekat
Kau tak Telegram kan? WhatsApp boleh dengan yang Teams. Dah siap kat mana cikgu? Macam mana? Dah siap nak hantar kat mana cikgu? Hantar dekat Telegram boleh, dekat WhatsApp boleh, dekat Teams boleh.